Kita akan mula dalam beberapa minit lagi. Sebelum tu saya nak maklumkan kita akan ada sesi soal jawab pada penghujung taklimat nanti. Jadi boleh berikan soalan di question and answer section. Dan juga kepada yang masih belum ataupun tak dapat scan QR code, kita akan tunjukkan semula lah selepas taklimat tamat. Okay, Datuk, kita boleh mula ke? Datuk punya mic mute. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, yang berbahagia Prof Dato' IR Dr. Muhammad Mazzuki Mustafa, Timbalan Naib Chancellor Higher Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Bersama kita juga yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum ataupun singkatannya Pengajaran UKM. Dan kita ada juga bersama kita sebagai panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Roziah Siddiq, iaitu Pengarah Pusat Jaminan Kualiti ataupun Kualiti UKM. Dan terima kasih kepada semua profesor-profesor, Profesor Madya, doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi terima kasih kerana dapat meluangkan masa hadir dalam sesi taklimat kita pada hari ini. Okay. Terutama kepada semua ahli-ahli PTJ yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program pengajian di UKM. Jadi yang kita jemput pada hari ini terdiri daripada semua timbalan-timbalan dekan, timbalan dekan akademik, para siswazah dan juga timbalan-timbalan pengarah di semua institut dan juga di pusat pengajian, penolong-penolong dekan, terutamanya penolong dekan kualiti dan strategi dan penolong dekan pengajaran dan citra dan semua ketua-ketua program pensyarah semua serta semua pegawai dan staf pentadbiran yang mewakili PTJ masing-masing. Jadi tajuk sesi taklimat kita pada pagi ini adalah penstrukturan portfolio pembangunan kurikulum dari kualiti UKM ke pengajaran UKM. Jadi taklimat ni penting sebenarnya kerana terdapat penstrukturan dari segi peranan oleh Pusat Jaminan Kualiti dan juga oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum. Yang ini berkaitan khasnya kepada portfolio pembangunan kurikulum. Dan juga oleh itu terdapat perubahan dari segi hubungan dan peranan staf yang berkaitan di semua PTJ dengan kedua-dua pusat ini. Jadi kita nak memastikan semua urusan berkaitan dengan pembangunan kurikulum program berjalan dengan lancar. Jadi oleh itu taklimat pada hari ini akan disampaikan sendiri oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Mazzuki. Jadi oleh itu tanpa membuang masa, saya menjemput Datuk untuk menyampaikan taklimat. Silakan Datuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof Rozli kerana memulakan majlis kita. Jadi bersama dengan saya lah secara online ni. Bukan kita ada ni Prof Kamal, pengarah pengajaran, dan juga ni Dr. Roziah, pengarah kualiti UKM, PJK, dan tadi lah Prof Rozli lah. Ramai ni kali pertama lah. Saya ingat kita buat kena dalam bentuk webinar ni. Kita terpaksa buat dalam bentuk webinar, bukan dalam bentuk mesyuarat online, kerana saya diberitahu kalau kita buat dalam bentuk yang meeting macam biasa, agak ada yang ni lah, antara kita yang tak ada akaun Microsoft Teams tak dapat masuk. Jadi setelah bincang, kita buat dalam bentuk webinar. Jadi tapi disadvantage bila buat webinar ni adalah kita tak boleh ni lah, semua yang ada sini tak boleh kita berinteraksi secara live. Jadi seperti mana yang Prof Rozli sebut tadi, semasa kita saya ni lah atau taklimat diberikan, kalau ada apa-apa soalan perlu dimajukan dalam melalui kita punya chat tersebut. Dan insyaAllah bila jawab, kita jawab secara ni lah. Tapi soalan perlu dikemukakan dengan kita type lah. Dan jika kalau ada lagi beberapa perkara yang tak jelas selepas taklimat ni, bolehlah berhubung dengan dia lah, pengajar UKM dan juga kualiti lah. Okey, jadi saya ingat saya terus kepada ni pembentangan saya. Saya akan bentang pada peringkat awal dan selepas itu saya akan pas kepada ni lah Prof Rozli lah. Jadi saya akan mula untuk share saya punya skrin ni. Saya ingat yang mana yang Prof Rozli tadi share desktop ke atau window yang lebih baik?
Window pun boleh Doktor. Apa ni Prof? Video lah. Datuk. Okey, video lah. Uh, Okey lah. Saya kecil. Saya... Okey. Boleh nampak semua dah? Nampak dah? Belum lagi. Belum lagi? Oh, lambat juga ada delay. Dah nampak dah kita punya house quality punya tu? Belum? Belum lagi. Belum Datuk. Datuk tak share slide lagi rasanya. Yang ada sekarang ni yang thumbnail Microsoft Teams. Ya ke? Saya tak share lagi ke? Sekejap lah. Ya, saya stop ni apa Dr. Reziah yang sharing ni? Stop sharing lah. Saya share saya share di punya desktop ni. Okey, nampak tak? Okey, dapat. Nampak tak? Sekejap ya. Dah nampak tak? Nampak dah. Nampak. Nampak tak? Okey lah. Okey, nampak dah? Okey, ini seperti mana yang disebut oleh Prof. Jadi, saya akan mulakan ini orang kata apa, sedikit taklimat mengenai perstrukturan yang berlaku lah, yang berkaitan, yang melibatkan pengajaran UKM dan juga Pusat Jaminan Kualiti. Saya rasa taklimat ni adalah mustahak kerana perkara yang kita akan bincang ni kalau tak jelas, dia akan menyebabkan orang kata banyak miscommunication, dia akan melambatkan proses, mungkin dokumen tu dihantar ke tempat lain. Jadi itulah, dia akan menimbulkan banyak masalah kepada kita lah, terutama perkara yang berkaitan dengan program. Jadi saya harap taklimat ini akan menjelaskan orang kata apa, dari segi dari aspek fakulti apa perlu buat. Saya ingin sebut bahawa perstrukturan yang dibuat sekarang, apa yang kita bincang sekarang ni, sebenarnya ini adalah satu agenda besar oleh universiti dan perkara ini telah dimaklumkan sendiri oleh Datuk Naib Chancellor, Datuk ni Prof Hamidi, semasa syarahan beliau, syarahan ni lah, bicara perdana pada 2019 pada bulan April. Itu 4 bulan setelah beliau dilantik sebagai Naib Chancellor, beliau telah memberikan bicara perdana. Dan seperti mana yang kita tahu, kita ada 5 House of Quality lah yang dibentangkan. Jadi House Quality nombor 2, ini saya ambil slide beliau lah, yang originalnya, saya tak modify. Jadi dalam house rumah yang kedua, iaitu rumah akademik dengan permarkasaan pengajaran dan pembelajaran, dia ada 6 trust ada di situ, tapi saya cuma highlight yang sini. Memang disebut, sekejap saya nak buka saya punya highlighter. Memang disebut di bawah trust yang kelima disebut perkasa semakan kurikulum. Bagi beliau, untuk kita menghasilkan graduan yang hebat di segi memenuhi berbagai pihak berkepentingan, adalah penting untuk kita perkasakan proses semakan kurikulum. Bukan nak mengatakan bahawa sebelum ni kita tak buat semakan kurikulum, tapi kita nak tambah baik proses semakan kurikulum ni. So dia duduk bawah sini lah. Dan slide beliau seterusnya dalam perkasa semakan kurikulum, ini adalah 5 perkara yang utama lah. Isu benchmarking. Siapa yang kita benchmark? Universiti mana? Di segi fakulti mana? Yang kedua adalah penilai luar. Kita semua tahu bahawa untuk semakan program kita perlu melantik penilai luar. Jadi isu dia siapa yang kita lantik? Siapa yang kita lantik? Dan kita juga untuk semakan program melantik berapa
wakil-wakil dari luar, daripada industri, daripada alumni, agensi kerajaan dan juga penaja dan juga inilah kaki tangan akademik. Di isu dia adalah siapa yang kita lantik. Jadi apabila kita nak perkasakan samakan kurikulum, kita kena lihat kembali kepada 5 yang disebut tadi, supaya kita dapat membentuk kurikulum yang sesuai. Okey. Jadi hasil daripada plan strategik yang telah diumumkan oleh Datuk Dan Charles tersebut, kita telah mengadakan banyak perbincangan di segi bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita perkasakan samakan kurikulum, dan keputusan yang telah dibuat hasil daripada cadangan mesyuarat beberapa mesyuarat lain, mesyuarat MJPU, mesyuarat pengurusan universiti, mesyuarat jawatankuasa pengurusan universiti telah pada 21 hari bulan Januari telah bersetuju untuk sekarang ni saya kata ni lah kerja-kerja yang saya sebut tadi, samakan kurikulum tadi yang telah dibuat di PJK, kita pindahkan kepada pusat pengajaran UKM. Dia rasional dia kenapa kita buat dia PJK ni, jaminan ni lah, pusat jaminan kualiti ni, mereka berfungsi sebagai quality assurance, memastikan bahawa semua proses yang telah ditetapkan oleh, tak kiralah oleh kementerian, mungkin daripada Senate dan juga ni lah LPU, dipatuhi. Semua proses-proses, contohnya proses samakan kurikulum tu memenuhi semua keperluan. Jadi yang pelik ni sekarang ni, yang kita nampak macam tak betul ni, PJK dia sendiri yang buat dan juga dia yang check sendiri, dia akan pasti. Jadi macam kita tak ada orang kata check and balance. Jadi atas sebab itulah MJPU memutuskan bahawa bahagian samakan kurikulum perlu dikeluarkan. Dan setelah kita melihat di segi apa amalan yang dibuat oleh institusi lain, kita mengambil keputusan untuk kita create satu lagi bahagian di pusat pengajaran untuk cover skop yang berkaitan dengan samakan program ini. Dan kita lihat pada Februari, struktur baru pusat pengajaran dan pembangunan kurikulum telah diwujudkan, dan lepas itu kita take lebih kurang 2 bulan lah untuk mencari timbalan pengarah pembangunan kurikulum yang sesuai. Dan saya ingin maklumkan bahawa yang tadilah MC kita yang tadi tu, Prof Rosli adalah timbalan pengarah pembangunan kurikulum. InsyaAllah nanti bila bahagian kedua saya akan minta Prof Rosli untuk bagi taklimat, jadi saudara-saudari boleh nampak baliklah muka beliau dah. Jadi hasil daripada orang kata apa, perstrukturan pusat pengajaran UKM ni, kita dapati bahawa kalau sebelum ini kita nampak pusat pengajaran UKM dia fokus dia adalah lebih kepada delivery, pedagogi di segi bagaimana untuk menyampaikan kuliah, dari segi tutoran pasal flip classroom ke active classroom ke, itu adalah fokus pada pengajaran sebelum ini. Jadi dengan kita memasukkan kurikulum kat sini, kita dapati bahawa pengajaran UKM di cover daripada awal, daripada pembentukan kurikulum program, dan lepas tu bagaimana kita deliver, kita sampaikan apa yang nak kita sampaikan kepada pelajar, dan juga penilaian. So penilaian ni sekarang ni banyak pengajaran memberi tumpuan pada penilaian, terutama dalam kaedah penilaian secara dalam ni lah, dalam talian. Banyak bangkit webinar telah diadakan untuk menyiapkan kita semualah bagaimana kita kendalikan perpisahan dalam talian. So itu adalah fungsi pusat pengajaran sekarang. Okey, saya ingat ini penting untuk kita tahu
apakah PJK dahulu dan PJK sekarang. Supaya kita tak silap hantar dokumen ataupun memajukan orang kata apa-apa maklumat kepada tempat yang salah. Bila silap salah ni dia akan orang kata apa melambatkan proses. So ini adalah fungsi kualiti UKM atau PJK dahulu. Bahagian audit dan penanda arasan. Dia ada 4 fungsi. Satu adalah akreditasi. Accreditation. Sama ada sementara ataupun ni sementara ni untuk program baru baru mula akan diberikan akreditasi sementara atau full accreditation setelah program tersebut orang kata apa dah ada sudah daripada tahun 1 sampailah ke tahun akhir dan juga pemantauan. Fungsi kedua kualiti UKM adalah pelatihan panel dan juga latihan panel untuk membuat akreditasi program, dan ini adalah urusan untuk kita mendaftarkan sama ada program yang kita telah dapat akreditasi. UKM QR ni adalah dalaman dan yang MQR ni adalah di MQA lah. Jadi ini adalah mustahak. Kalau program kita tak ada dalam daftar MQR ni, maka pelajar-pelajar ni adalah memberi kesan pada pelajar apabila mereka memohon pekerjaan. Kalau tak ada, seolah program tersebut tidak diiktiraf oleh MQA. Dan fungsi yang keempat, ini adalah berkaitan dengan permohonan program baru, kursus baru, semakan program yang sedia ada ataupun semakan program khusus yang sedia ada. Kita nak consolidate program pengajian, sekarang dah tak banyak. Yang dulu kita dah banyak consolidate program-program yang by research, master dan PhD, dan juga kita consolidate hasil pembelajaran khusus. So ini keempat ni adalah fungsi jaminan kualiti. Jadi ini adalah sebelum kita strukturkan. Selepas kita struktur, fungsi PJK adalah yang ini. So yang biru ni kekal lah, yang atas ni kekal. Akreditasi, isu-isu berkaitan dengan panel akreditasi, pendaftaran. Cuma yang coklat ni kurang sikit, nampak? Kalau yang sebelum ni, ini ada sebelum, yang lama. Nampak yang tinggalnya adalah yang bawah je. Konsentrasi program pengajian dan konsentrasi SPK. Jadi mana-mana fakulti atau institut yang perlu, yang ada ingin buat konsentrasi program pengajian atau SPK, perlu berurusan dengan jaminan kualiti. Tapi kalau berkaitan dengan bercadang nak mengemukakan program baru ataupun kursus baru atau membuat samakan kepada program dan kursus, fungsi ini telah dibawa kepada pengajaran UKM. Jadi ini saya ingat yang paling penting, mesej yang saya nak sampaikan supaya kita semua tak confuse. Jadi selepas ini jangan lagi hantar dokumen yang berkaitan dengan untuk mengadakan program baru, samakan program. Ini termasuk juga yang berkaitan dengan CJ ni, Dr. Rozia lah, CJ profesional lah. Ya, Dr. Rozia? termasuk ke pengajaran juga CJ profesional. CJ profesional. Kan kita galakkan CJ profesional juga dihantar kepada pengajaran. Ini yang paling penting lah. Semakan program ataupun kursus, just one subjek saja. Nak kemukakan, nak adakan kursus baru, nak sematkan kursus baru, kursus yang sedia ada, ini telah kita pindahkan kepada pengajaran. So ini saya rasa yang antara slide yang paling penting supaya proses lepas ini kita tak confuse. Ini merangkumlah yang saya sebut, CJ profesional, kalau ada peringkat ijazah, kalau ada postgraduate diploma ke ataupun program di peringkat masters atau PhD, ini adalah fungsi baru PJK dan juga pengajar UKM. Okey, saya teruskan, saya pergi. Jadi sekarang ni
apabila kita telah letakkan fungsi baru di pengajaran, that's why saya sebut tadi lah, di segi di pengajaran UKM ni, kita telah create satu lagi, MJPU telah luluskan seorang lagi timbalan pengarah di pengajaran yang diketuai oleh Profesor Engineer Dr. Rosli Zulkifli, dan sekarang ni dibantu oleh inilah oleh pegawai penolong pendaftaran Cik Jamilah yang sebelum ni berada di ni quality. Jadi jangan confuse pula kalau apa dihubungi oleh Cik Jamilah, itu adalah beliau mewakili pengajaran UKM lah, bukan quality UKM. Dan ini adalah pembantu takbir lah yang ada. Jadi kalau saya nak perincikan balik fungsi dan peranan baru pengajaran UKM, terutama ni lah bahagian pembangunan kurikulum ni. Ini adalah pertama, sekarang tu memastikan bahawa semua program pengajian yang kita tawarkan memenuhi semua standard yang ditetapkan. Terutama standard yang dah ditetapkan oleh MQA ataupun badan-badan profesional. Maknanya the first thing, mereka akan lihat jika dokumen itu telah dihantar kepada pengajaran, nak check bahawa kita meet semua peraturan-peraturan ni, compliance kepada standard-standard. Itu yang pertama, kedua. Yang kedua, membangunkan garis panduan penyediaan dokumen untuk memudahkan ke semua. Ini adalah fungsi pengajar UKM. Jadi buat masa ini, mereka akan ambil garis panduan penyediaan yang telah ada yang telah dibuat oleh Quality UKM, pengajaran akan adopt. Tapi kita dalam proses ke arah supaya penyediaan dokumen ini dibuat secara web based. Tak perlu kita sediakan dokumen yang begitu tebal pergi kemari apa. Kalau kena buat pindaan, kena submit semula, kita insya-Allah akan bergerak kepada web based. Jadi saya rasa itu adalah lebih mudah kepada semualah penyedia-penyedia program di fakulti dan institut apabila kita bergerak kepada ni lah secara web dokumen tersebut. Yang ketiga ni nampak rutin, untuk pastikan bahawa semua program pengajian disemat setiap 5 tahun. Kita nampak macam 5 tahun tu macam lama, tak adalah susah sangat nak semat setiap 5 tahun. Tapi mengikut rekod kita ada banyak ni tak adalah sampai orang kata apa sampai separuh. Tapi maknanya bila banyak ni lebih pada 2 dan 3 lah. Lebih pada bilangan jari kita ni yang program yang tidak disemat. Ada fakulti mungkin disebabkan oleh pertukaran pentadbir ke, bahagian kualiti ke, ketua program ke, dekan, ada program yang tidak disemat sejak lama dahulu. Jadi ini adalah tugas pengajian UKM memastikan, membantu fakulti supaya mana-mana fakulti yang lupa untuk membuat semakan program ni. Sebab implikasi kalau kita tak buat semakan ni besar. Sebenarnya program tu dah expired. Jadi program tu bila dah expired, dia tak ada dalam daftar UKM dan juga MQA, maka program tersebut tak sah. Jika pelajar tersebut graduate, dia mohon bekerja, contohnya lah kerja-kerja kajian, dan JPA akan cek bahawa tidak ada dalam daftar MQA, maka pelajar tersebut tidak boleh bekerja. Kes-kes yang baru ni even nak temu duga pun tak boleh. Kita tak ada situasi pada masa tersebut pelajar tersebut datang ni lah ni membawa apa, orang kata apa, legal case saman UKM atau program kerana kesilapan kita. Mereka telah graduate tapi oleh kesilapan kita tak daftar, maka beliau tak dapat bekerja. Jadi implikasi dia besar lah. Saya nak ingatkan tentang perkara yang 3 tersebut. Dan yang keempat, ini adalah berkaitan dengan ni lah. Now we go to the process. Memastikan bahawa pelantikan penilai ataupun pemeriksa luar program tersebut dan juga panel penasihat program
ada disebut sebagai panel penasihat program atau ada disebut sebagai panel penasihat industri yang sesuai. Saya merahkan tu lah, yang sesuai. Sebelum ini, kita dapati bahawa program lah. Mereka melantik, memang ada keperluan untuk melantik pemeriksa, penilai dan juga panel. Tetapi siapa yang mereka lantik tu saya rasa bergantung kepada program dan juga ni lah. Siapa yang bertanggungjawab di fakulti. Tidak ada macam kita konsisten kriteria siapa yang sebenarnya yang kita lantik. Jadi untuk tujuan ini, Senate UKM pada akhir tahun lepas telah meluluskan garis panduan siapa yang kita boleh lantik. Siapa yang kita boleh lantik. So basically kita nak pastikan bahawa penilai yang kita lantik untuk menjadi pemeriksa luar ataupun panel orang yang kredibel. Saya sebut yang sesuai lah. Dan mesti merangkumi pihak-pihak berkepentingan seperti industri, alumni agensi yang sesuai untuk memastikan bahawa kurikulum kita ni kurikulum yang dapat menghasilkan graduan yang memenuhi pasaran sekarang. Dia banyaklah kriteria-kriteria lain. So ini adalah salah satu pada tugas pengajaran adalah untuk memastikan mereka-mereka yang kita lantik ni adalah sesuai. Kita akan ubah garis panduan. Sebelum ini, pelantikan pemeriksa, penilai dan pemeriksa luar, fakulti hantar surat kepada Naib Chancellor untuk buat lantikan. Kita akan ubah proses supaya fakulti memberi cadangan nama kepada pengajaran UKM dan pengajaran UKM akan menyemak jika mereka bersetuju bahawa penilai atau pemeriksa luar itu memenuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Senate, pengajaran akan kemukakan kepada Naib Chancellor untuk buat lantikan. So kita ada satu lagi gate tersebut untuk memastikan bahawa mereka kita lantik ni sesuai, adalah sesuai. Begitu juga dengan panel penasihat program yang sebelum ini dilantik oleh fakulti ataupun institut. Cadangan nama panel akan dihantar kepada pengajaran UKM dan akan dilantik oleh TNC Academic. Ini kita akan kuat kuasa nantilah bila kita keluarkan satu lagi garis panduan kepada Senate dan maka proses yang baru ni akan take effect lah. Jadi mana-mana pemeriksa luar yang telah dilantik ataupun panel penasihat industri yang ada sekarang kita tak akan terminate. Maka itu inilah. Dia hanya kita akan buat kuat kuasakan perkara ini setelah kita bawa garis panduan yang baru kepada Senate dan kita akan maklumkan tarikh kuat kuasa yang baru itulah. Yang kelima, ini adalah benchmarking, penanda arasan dengan inilah IPT luar yang bersesuai. Itu sebut yang sesuai lah. Dia banyaklah. Sebenarnya Senate juga telah mengeluarkan satu garis panduan tentang benchmarking ini. Dia ada banyaklah contohnya kita boleh rujuk pada ranking universiti tersebut ataupun subjek ranking atau lain-lain pertimbangan. Mungkin universiti tersebut tidak ada dalam ranking dunia yang hebat, tapi kita boleh justify atas sebab-sebab yang mana sabar kenapa kita pilih. Jadi tak adalah kita kata strictly kita tengok kepada ranking, boleh menggunakan kriteria lain tapi kita kena justify dan pengajaran UKM kena bersetuju dengan justification yang telah diberikan. Yang keenam, ini saya rasa 6 ni yang agak sukar. Kita tahu bahawa dari segi banyak perbincangan di peringkat atas di industri juga kementerian, kita nak pastikan bahawa semua program yang kita tawarkan tu ada elemen inovasi. Maknanya tidak, kalau kita tengok katalah silibus kita 10 tahun dahulu
dengan sekarang kita nampak perbezaannya hanya sikit saja, terlampau sikit. Maka tidak ada benda-benda baru, benda-benda perkara yang bersifat inovasi yang dimasukkan. Jadi ini adalah fungsi pusat pengajaran dan kurikulum untuk memastikan bahawa ada elemen inovasi dimasukkan dan kita menghasilkan kurikulum yang orang kata apa, future ni lah, future ready atau future proof. Di pihak kementerian mereka juga akan telah sediakan dalam proses menyediakan satu orang kata apa, garis panduan lah, apakah yang dimasukkan sebagai inilah kurikulum masa hadapan. Nanti kita akan kongsikan kepada semua lah, kepada semua fakulti dan juga institut. Yang selain daripada tu, kita ada 7-8 tu, ini adalah saya rasa ni lah perkara yang sebelum ini telah dibuat oleh PJK dan pengajar akan teruskan, iaitu menyediakan sesi taklimat dan khidmat rundingan. Jadi mana-mana fakulti dan institut yang kurang jelas bolehlah memohon untuk pengajaran mengadakan sesi taklimat. Nombor 8 mengadakan semakan program permohonan program baru, semakan untuk kurikulum dan juga kursus baru dan juga semakan kursus yang sedia ada. So itu adalah fungsi yang pertama yang inilah untuk pengajaran. Tapi saya rasa yang paling jadi main fokus pada pengajaran ni, maknanya bila pusat pengajaran dan kurikulum pergi ke fakulti berjumpa inilah dengan sesiapa yang terlibat bawah, nanti dia fokus adalah kepada ni 4, 5, 6. 4, 5, 6 ni. Ini adalah tumpuan kita. Yang lain ni sebenarnya dah lama berjalan. Saya ingat okey, untuk slide seterusnya kita akan bincangkan kita ada 2 bahagian tentang sedikit tentang apa yang saya sebut tadi di segi skop kerja di pembangunan kurikulum di pengajaran UKM, dan yang paling penting juga kepada semualah tuan-tuan puan yang ada sini ni adalah apakah turn of reference untuk PD kualiti dan strategi, adakah ada apa perubahan penekanan, dan juga kepada ketua program. Jadi saya ingat untuk slide seterusnya saya minta ni Prof Rosli untuk, ataupun ni sebelum, kalau kita break sekejap, kalau ada ni, ada tak ni siapa yang check kalau ada ni apa-apa soalan yang ada dimajukan oleh ni semua peserta ni? Ada soalan. Okey. Yang pertama, berhubung pelantikan penilai luar antarabangsa untuk semakan kurikulum, perbezaan penggunaan bahasa mungkin menyukarkan perkara ni kerana semua dokumen kurikulum di UKM ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi adakah dokumentasi perlu dibuat dalam dua bahasa mulai sekarang? Kalau saya nampak ni seolah macam tu. Kita kena sediakan dalam dua bahasa. Tapi gini, kita ada juga program-program tertentu seperti macam kita katalah program yang katalah yang melibatkan bahasa Melayu, yang kita tahu bahawa pakar yang hebat tu berada di Malaysia. Kita biasanya nak cari siapa yang paling, orang katalah yang the best person ni in the world. Tapi secara kebetulan tu orang kita lantik berada di Malaysia dan di Malaysia lah. Tapi kita tak nak hadkan supaya kalau kita sediakan dalam bahasa Melayu, then kita akan confine kepada ni dah, untuk kita hanya melantik daripada yang dalam negara saja. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya Datuk, adakah semua dokumen semakan kurikulum yang dihantar ke PJK sebelum penstrukturan semula dan masih dalam tindakan PJK perlu dihantar semula ke pengajaran UKM atau PJK akan menyelesaikan tugasan tersebut? Saya nak confirm lah ni Dr. Rozia, kita bincang sebelum ni
mana-mana yang dihantar kepada PJK, PJK akan teruskan sehingga selesai. Betul ke? Betul Rizal? Ya, betul. Sehingga sampai ke Senate. Sampai ke Senate. Ya. Okey. So tak perlu dia lah. So mana-mana yang dah hantar kepada Kualiti UKM, maknanya masih perlu berurusan. Mereka takkan pindahkan kepada ni lah. Maknanya hanya dokumen baru yang dikemukakan kepada pengajaran sahaja yang perlu berurusan dengan pengajaran. Okey, itu saja. Okey, yang tu setakat ni Datuk. Okey, saya ingat ni. Okey, saya perkenalkan semua yang ada dalam skrin ini. Ini adalah Profesor Dr. Rosli, Timbalan Pengarah bahagian pembangunan kurikulum di Pusat Pengajaran. Okey, saya minta ni Prof Rosli untuk teruskan untuk sambung slide tadi. Okey, terima kasih Datuk. Okey, sekarang saya sedang membuka slide sambungan daripada apa yang Datuk telah bincangkan tadi. Okey. Okey, sambungan daripada 11 fungsi dan peranan baru yang Datuk telah tunjukkan dalam carta ni. Seterusnya saya akan pergi secara detail lagi pada tema rujukan pembangunan kurikulum bermula daripada slide seterusnya. Okey, kalau kita lihat di sini, susun aturnya tetap sama, 1 hingga 11. Boleh nampak ke? Nampak. Nampak Slideshow. Slideshow. Yang ni dalam slideshow ni. Kenapa nampak yang tepi tu? Cuba tekan slideshow. Saya dalam slideshow tapi saya tak pasti. Saya dalam mode slideshow sekarang ni. Tapi button tu dengan ikon kat bawah tu macam gebelung. Cuba tekan je semula. Okey, saya akan share lagi sekali. PowerPoint. Saya tak keluar lah dalam slideshow punya version ni. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey, okey, yang pertama seperti yang Datuk cakap tadi, ini adalah yang sebenarnya untuk pembangunan kurikulum, iaitu bagi memastikan setiap program pengajian memenuhi standard pengajian serta standard program yang ditetapkan oleh MQA dan dasar-dasar yang dikuasakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dari semasa ke semasa. Yang ini memang asas semua program perlu ikuti, dan kalau boleh kita nak pastikan bahawa program semua bila hantar kertas kerja yang lengkap lah, supaya proses tu lebih mudah ya, supaya kita tak perlu hantar balik dan memakan masa di situ. Jadi yang kedua ialah membangunkan garis panduan dan tata cara penyediaan dokumen program pengajian yang berkaitan selari dengan peraturan dan garis panduan daripada KPT dan pihak-pihak berkepentingan yang lain seperti MQA dan juga yang berkaitan dengan program pengajian. Jadi kalau sekarang ni kita PJK sebelum ni dah mengeluarkan garis panduan penyediaan dokumen program, dan sekarang ni yang latest adalah pindaan pada Februari 2020. Jadi garis panduan ini kita akan buat penambahbaikan dan kita akan hantar semula untuk mendapat kelulusan Senate. Tapi buat masa sekarang masih boleh gunakan garis panduan tersebut yang telah dikeluarkan oleh PJK. Dan cuma di situ peranan PJK dengan peranan pengajaran dah berubah lah. So kalau kita ikuti taklimat pada hari ini, kita akan tahulah apa perubahan tersebut, tapi garis panduan yang baru akan dikeluarkan secepat mungkin lah. Dan juga dalam garis panduan tersebut nanti kita akan tambah garis panduan baru lah berkenaan dengan penyediaan dokumen tersebut. Yang ketiga, memastikan semua fakulti, institut dan pusat akademik yang menawarkan program pengajian akademik prasiswara dan siswara disemak semula sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setiap 5 tahun. Yang ini peranan pengajaran UKM, kita akan remind semua ketua program dari semasa ke semasa bahawa tempoh semakan dah dekat. So kita akan cuba untuk memberi tempoh yang secukupnya lah. Kerana proses semakan program juga mengambil masa yang lama.
ya, boleh sampai antara 3 hingga 6 bulan ataupun lebih. Jadi dengan garis panduan yang baru ni sepatutnya proses tersebut dimulakan dengan lebih awal lagi lah. Jadi harap ketua program semua mengambil take note ya isu tersebut. Okey, yang keempat, memastikan reka bentuk, pembangunan dan semakan kurikulum program akademik oleh fakulti institut pusat akademik dapat menghasilkan graduan yang berkualiti dan memenuhi kehendak serta keperluan pihak berkepentingan melalui pelantikan penilai, pemeriksa luar program dan panel penasihat program yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan oleh UKM. Jadi untuk makluman seperti yang Datuk maklumkan tadi, garis panduan untuk pelantikan pemeriksa luar program dan panel penasihat program telah pun diluluskan oleh Senate. Kita akan buat tetapi untuk pelantikan tersebut perlu mendapat perakuan daripada pengajaran UKM. Ya, yang ini kita akan maklumkan nanti. Untuk program-program yang baru nak memulakan penyediaan dokumen masing-masing perlu mengambil ataupun beri perhatian perkara inilah. Ya, maksudnya sudah boleh melihat kepada pelantikan pemeriksa luar program dan panel penasihat program kepada masa yang belum ada. Ya, kerana garis panduan baru ni dia ada perubahan sikit. Especially pemeriksa luar program perlu ada sekurang-kurangnya 2 pemeriksa luar program yang dilantik dan salah seorangnya perlulah daripada universiti luar negara ya, yang lebih baik daripada UKM. Okay. Yang kelima, memastikan setiap program pengajian akademik melakukan penambahbaikan berterusan berdasarkan amalan terbaik melalui aktiviti penandaarasan dengan program pengajian dari IPT atau organisasi luar yang menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh UKM. Ini bagi memastikan yang memberi impak positif pada perkembangan dengan kelestarian program pengajian di UKM. Jadi ini satu lagi garis panduan ataupun kriteria pemilihan yang telah diluluskan oleh Senate baru-baru ini pada April 2020, iaitu semua program perlu membuat penandaarasan ya, dengan IPT atau organisasi luar yang menepati kriteria. Maksudnya IPT ini perlu lebih baik, ya, perlu berada pada ranking lebih baik ataupun subjek bidang di universiti tersebut perlu lebih baik daripada bidang di UKM. Dan juga dia ada SOP pelantikan IPT tersebut ya. Maksudnya kita tak boleh main pilih mana-mana di Google dan sebagainya dan terus membuat penandaarasan. Dia kena melalui saluran rasmi ya. Perlu ada lawatan dan sekarang ni kalau musim Covid ni perlu ada surat rasmi lah ya. Hubungan secara rasmi dengan IPT tersebut ya. Maksudnya kita tak boleh dapatkan data daripada online dan terus membuat aktiviti penandaarasan tanpa saluran yang rasmi. Yang itu pun nanti saya akan buatkan sesi taklimat lain lah saya rasa, beberapa isu yang penting nanti. Yang keenam, memantau penerapan inovasi pendidikan dan pembangunan kurikulum tersedia masa hadapan dalam pembangunan atau semakan kurikulum program pengajian akademik. Ia seharusnya berdasarkan garis panduan yang ditetapkan dan dasar-dasar yang dikuatkuasakan oleh KPT dari semasa ke semasa. Seperti yang Datuk maklumkan tadi, sekarang ni KPT sedang membangunkan Future Ready Curriculum Framework. Dia macam MQF version 2. Ya. Kita juga akan ada Future Ready Curriculum Framework yang akan digunakan untuk dasar-dasar pembangunan kurikulum tersedia masa hadapan ni. Jadi sebab tu baru-baru ni kita ada hantar soal selidik ya, kepada semua ketua program untuk diharapkan semua ketua program dapat mengisi soal selidik tersebut ya, kerana ia akan memberikan gambaran setakat mana penerapan FRC ni di UKM dan ini akan digunakan oleh KPT. Dia ada jawatankuasa khas nanti jawatankuasa strategik pembangunan kurikulum Universiti Awam yang mana dari UKM saya dan Dr. Roziah mewakili dan jawatankuasa tersebut. Kita akan lihat macam mana framework baru ni ya yang perlu digunakan oleh setiap program nanti. Ya. Jadi sekarang ni audit yang telah dibuat oleh PJK sebelum ni pada tahun lalu,
kita lihat bahawa semua program memang telah menerapkan apa yang dipanggil pendidikan 4.0, industri 4.0 UKM, tetapi mengikut tahap yang berbeza. Dan nanti bila dah ada framework terbaru ni, dia akan ada satu tahap minimum yang perlu dipenuhi lah oleh setiap program. Jadi oleh itu lebih baik sekarang lagi kita telah memperbaiki semua program kita dengan mengambil kira kurikulum tersedia masa hadapan tersebut. Okey, seterusnya ialah nombor 7, menyediakan sesi taklimat dan khidmat rundingan kepada semua fakulti institut pusat akademik berkaitan urusan pembangunan program baru, pengajian, semakan dan permohonan kursus baru, semakan kursus. Okey. Maksudnya sekarang ni pengajaran terutamanya pembangunan kurikulum akan memberikan sesi taklimat dan khidmat rundingan lah kepada semua fakulti ataupun pusat tanggungjawab yang sedang mengadakan semakan kurikulum ataupun akan mengadakan permohonan program baru dan sebagainya. Dan sekarang ni lagi mudah sebab sekarang ni kita semua berikan taklimat melalui online, MS Team dan sebagainya. Dan dah beberapa lah antaranya fakulti sains teknologi, fakulti pergigian dan beberapa fakulti institut lain dah diadakan sesi taklimat, jadi mudah lagi untuk perjumpaan dan sebagainya. Jadi boleh maklumkan jika perlukan, dan sedang membuat penyediaan dokumen dan sebagainya. Yang nombor 8 menguruskan, yang ini seperti yang Datuk cakap tadi, 8, 9, 10, 11 ni adalah standard lah yang berkaitan dengan program, iaitu semakan kecukupan dokumen permohonan program baru. Untuk nombor 9, menguruskan semakan kecukupan dokumen permohonan semakan kurikulum. Nombor 10, semakan kecukupan dokumen permohonan kursus baru. Nombor 11, semakan kecukupan dokumen permohonan semakan kursus. Yang semua ni kita akan lihat. Yang ini adalah kita akan lihat dari segi kecukupan dokumen, tapi yang sebelum-sebelum ni kita akan lihat dari segi inovasi, dari segi memenuhi standard dan sebagainya. Jadi lepas ni kita akan bawa ke mesyuarat JPPA dan seterusnya ke Rustiah Senat. Jadi untuk penerangan yang lebih terperinci ni, kalau kita lihat, kita ambil contoh permohonan program baru, di peringkat fakulti ada jawatankuasa pembangunan kurikulum yang dikutai oleh ketua program. Jadi semua kertas cadangan yang telah lengkap akan dihantar yang ke atas ni, kita lihat ke pengajaran UKM. Kita akan melihat kepada semakan kecukupan dokumen dan berpematuhan kepada standard program. Dan juga semasa menghantar tersebut, mohon kepada ketua program semua memberikan bukti-bukti lah dari segi penilaian laporan pemeriksa luar, penasihat program dan sebagainya. Yang itu bila kita dah lihat, bila dah lengkap dan sebagainya, jika ada keperluan kita akan lantik panel penilai. Jadi panel penilainya akan menyemak dokumen dan mengemukakan laporan penilaian. Dan jika ada pembetulan dan sebagainya, perlu dihantar semula ke pihak program lah. Begitu juga di peringkat atas tadi, yang pada awal-awal pun jika ada pembetulan kita akan hantar semula ke peringkat program. So selepas pembetulan yang seterusnya, untuk program baru, pengajaran akan mengeluarkan perakuan kepada semua fakulti institut atau program bahawa program dokumen dah lengkap, dan kita akan kemukakan kepada PJK untuk perakuan akreditasi sementara. Jadi kalau kita lihat yang atas ni, yang tiga-tiga yang atas ni, sebelah kanan ni ada kotak merah ni, semuanya penilaian dan perakuan oleh bahagian pembangunan kurikulum di pengajaran UKM. Tapi untuk akreditasi sementara, kita akan hantar barang yang telah lengkap tersebut kepada Pusat Jaminan Kualiti, yang akan meneruskan proses untuk mendapatkan akreditasi sementara. Tetapi jika sekiranya terdapat pembetulan minor yang perlu dibuat di peringkat tersebut, selepas membuat pembetulan, fakulti juga boleh ataupun institut dan pusat akademik boleh menghantar terus ke Pusat Jaminan Kualiti untuk akreditasi sementara. Manakala dokumen yang lain akan dihantar ke mesyuarat JPPA untuk perakuan. Terusnya ke mesyuarat Senat
dan kelulusan LPU. Jadi jika perlu kita akan mendapatkan kelulusan penawaran program daripada JKPT. Yang ini nanti pun mungkin ada perubahan yang kita akan maklumkan. Ya. Mungkin tak semua nanti perlu mendapat perlakuan JKPT. Okey, yang untuk permohonan semakan program, yang ini semuanya akan diuruskan oleh pengajaran UKM. Prosedur dia sama, ya. Cuma yang ini prosesnya mungkin akan lebih pendek lagi lah. Ya. Dan sekarang ni kita tahu bahawa di UKM ni hampir 400 program ya yang ditawarkan di UKM. Jadi memang banyak program-program yang akan melalui proses semakan. Ya. Jadi kita akan cuba pastikan bahawa proses tersebut berjalan dengan lancar dan juga tidak mengambil masa yang lama lah. Tetapi ia perlukan bantuan lah daripada semua ketua program dan semua yang bertanggungjawab lah, penolong dekan, timbalan dekan dan sebagainya bagi menghantar dokumen yang telah lengkap. Ya. Jadi sebab tu pemahaman kepada semua standard-standard program, dasar-dasar dan sebagainya penting. Ya. Jadi yang ini sama juga, memang clear di sini semua ni akan diuruskan oleh pengajaran UKM. Ya, sehingga kepada perlakuan JPPA, kelulusan Senet dan jika perlu akan mendapat kelulusan daripada JKPT. Okay. Okey, yang ini semua adalah berkaitan dengan pembangunan kurikulum di pengajaran UKM. Sekarang apa peranan di peringkat PTJ sendiri? So saya akan tunjuk yang pertama sekali adalah tema rujukan penolong dekan. Ya, terutamanya penolong dekan kualiti dan strategi. Ya. Kemudian ketua program lah, tema rujukan ketua program. Yang ini semuanya berkaitan dengan pembangunan kurikulum, ya, bahagian pembangunan kurikulum. Okey, kalau kita lihat, ini adalah tema rujukan yang telah diluluskan oleh mesyuarat MPU, sekarang ni MJPU, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti, bilangan 7 tahun 2018. Ya. Dan apa yang saya highlightkan di sini, kalau di sini ada 7 tema rujukan, saya akan highlightkan hanya untuk bahagian 2, 4, 5 dan 6 iaitu berkaitan dengan pembangunan kurikulum. Kalau kita lihat yang tema rujukan nombor 2, membantu fakulti melaksanakan proses jaminan kualiti program pengajian selaras dengan keperluan kerangka kelayakan Malaysia MQF. Sekarang ni MQF version 2. Dasar jaminan kualiti KPT serta standard agensi kelayakan Malaysia MQA dan badan profesional yang berkaitan. Jadi ini di peringkat fakulti adalah peranan penolong dekan. Yang keempat, merancang dan menyelaras aktiviti dan program penambahbaikan dan peningkatan kualiti di fakulti seperti aktiviti penanda arasan. Yang kelima, menyelaras penyediaan, pengemaskinian dan penyelenggaraan dokumen, laporan program, aktiviti berkaitan berkualiti, aktiviti berkaitan kualiti, pengurusan strategik, pencapaian KPI dan penarafan bagi pihak pengurusan fakulti dan universiti. Dan yang keenam, menjadi penghubung antara fakulti dengan pengurusan universiti berkaitan penjaminan kualiti dan pengurusan strategik. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan penolong dekan kualiti dan strategi berkaitan dengan pembangunan kurikulum adalah sangat besar. Ya. Jadi oleh itu kita boleh rangkumkan, kita boleh ringkaskan bahawa peranan PD kualiti dan strategi ini ya sebagai penghubung kepada pusat jaminan kualiti dan juga pusat pengajaran dan pembangunan kurikulum kualiti UKM dan pengajaran UKM. Jadi kalau kita boleh ringkaskan kesimpulan dia, untuk nombor 1 ni ialah memantau dan membantu dalam proses akreditasi program pengajian. Yang ini berkaitan dengan kualiti UKM. Dan yang kedua, memantau dan membantu dalam pembangunan serta semakan kurikulum program pengajian. Yang ini berkaitan dengan pembangunan kurikulum. So penolong dekan kualiti dan strategi peranannya sangat penting iaitu menjadi penghubung antara fakulti dan juga kualiti UKM dan juga antara fakulti dan juga pengajaran UKM. Tapi jangan risau sebab sebenarnya penyediaan dokumen dan sebagainya akan disediakan oleh ketua program. Penolong dekan ni sebenarnya bagi memastikan bahawa proses tersebut telah bermula dan
menepati kriteria objektif, iaitu dilakukan dalam tempoh sekali sekurang-kurangnya dalam masa 5 tahun. Jadi selalunya dalam masa 5 tahun sekali saja berhubung dengan pengajaran untuk urusan tersebut bagi setiap program. Jadi sebab tu saya akan tunjukkan pula tema rujukan ketua program pula. Kerana inilah yang penting sekali lah bagi memastikan bahawa penyediaan dokumen semua adalah lengkap. Kita tahu bahawa program adalah penting bagi sesuatu universiti itu. Jadi kita nak pastikan bahawa program yang kita tawarkan kompetitif, relevan, fleksibel dan sebagainya, menepati ciri-ciri yang dikehendaki. Jadi tema rujukan ketua program ni nak tak nak dia akan ada hubung kait dengan tema rujukan pembangunan kurikulum di pengajaran sendiri. Sebab apa yang pengajaran nak pastikan, itulah apa yang perlu dibuat oleh ketua program di peringkat fakulti ataupun PTJ masing-masing, institut dan pusat pengajian. So yang pertama, ketua program bertanggungjawab memastikan setiap program pengajian memenuhi standard pengajian serta standard program yang ditetapkan oleh MQA dan dasar-dasar yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dari masa ke semasa. Dan juga jika program tersebut program profesional mengikuti dasar-dasar yang ditetapkan oleh badan profesional tersebutlah. Ini tema rujukan yang pertama. Yang kedua, memastikan program pengajian akademik prasiswazah dan siswazah disemak semula sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setiap 5 tahun. Walaupun kita akan wujudkan mekanisme untuk pihak pengajaran memberi ingatan kepada semua program untuk melakukan perkara tersebut, tetapi program sendiri perlu mempunyai sistem file yang boleh memastikan bahawa perkara ini dapat dilakukan. Sebab kita tahu bahawa proses memakan masa dan jika boleh dibuat dengan lebih awal lagi akan jadi lebih baiklah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, ketua program memastikan reka bentuk, pembangunan dan semakan kurikulum program akademik oleh fakulti institut pusat akademik dapat menghasilkan graduan yang berkualiti dan memenuhi kehendak serta keperluan pihak berkepentingan. Yang ini melalui pelantikan penilai atau pemeriksa luar program dan panel penasihat program yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan oleh UKM. Okey, memang majoriti program telah pun mempunyai ataupun memenuhi keperluan ni, tetapi ada garis panduan yang baru yang telah pun diluluskan bagi memastikan bahawa program kita bertaraf antarabangsa. Jadi pemeriksa luar macam saya cakap tadi perlu lantikan sekurang-kurangnya 2 daripada universiti yang lebih baik daripada UKM. Seorang dalam negara dan seorang lagi luar negara. Jadi bagi memastikan perkara tersebut, ketua program kena buat lantikan seperti yang dikehendakilah, dan juga panel penasihat program. Sekurang-kurangnya 3 orang, iaitu daripada akademik, industri dan juga agensi kerajaan. Yang ini wajib. Dan kemudiannya kita juga ada daripada badan penaja dan juga daripada ahli akademik. Yang ini kita akan confirmkan kemudian sama ada kita akan kekalkan 3 ataupun kita akan pastikan sekurang-kurangnya 5. Yang ini saya akan maklumkan nanti dalam taklimat dan seterusnya. Yang keempat, memastikan setiap program pengajian akademik melakukan penambahbaikan berterusan berdasarkan amalan terbaik melalui aktiviti penendararasan dengan program pengajian dari IPT atau organisasi luar yang menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh UKM. Ini bagi memastikan ia memberi impak positif kepada perkembangan dan kelestarian program pengajian di UKM. Maksudnya ada 2. Yang ini adalah kriteria baru yang terbaru diluluskan pada April tahun 2020. Setiap program kena melalui aktiviti penandarasan dengan IPT yang lebih baik. Jadi jika tidak dilakukan, seperti yang saya katakan tadi, perlulah dilakukanlah sebelum mendapat perakuan daripada pengajaran untuk kita bawa kertas kerja tersebut ke peringkat atasan. Yang kelima, memastikan penerapan inovasi pendidikan dan pembangunan kurikulum tersedia masa hadapan.
Ya. Ia seharusnya berdasarkan garis panduan ditetapkan oleh dasar-dasar yang dikuatkuasakan oleh Senat dan KPT di semasa ke semasa. Dan yang akhir sekali menguruskan kecukupan dokumen permohonan program baru, semakan program khusus baru dan semakan khusus bagi program pengajian. Di Fakulti, Institut dan pusat pengajian lah. Okay, jadi yang ini semua harap ketua program maklum, tetapi dengan bantuan seperti saya kata tadi, penolong dekan dan juga timbalan dekan lah. Ya, harap dapat bekerjasama sebagai satu pasukan lah di fakulti ataupun di PTJ masing-masing supaya sebab nanti ya kebanyakannya yang berurusan terus dengan pengajaran UKM adalah penolong dekan dan yang akan membentangkan di mesyuarat JPPA adalah timbalan dekan ya dan akan dibentangkan di Senat mungkin timbalan dekan ataupun dekan lah selalunya ya semua dokumen tersebut ya. Okey, terima kasih. Saya tak dapat lihat soalan, mungkin kalau Prof Kamal ada dapat tolong cekkan soalan. Jadi Datuk, itu saja setakat ni saya punya pembentangan lah. Okey, terima kasih Prof Rosli. Terima kasih. Saya pun tak nampak tengok semua yang ada. Ada beberapa soalan ni. Saya bacakan dulu ya, Datuk. Okey, silakan. Pertama sekali, salam Prof Datuk. Sistem pengukuran pencapaian PLO dan CLO ataupun IHPP diletakkan di bawah kualiti atau pengajaran? Yang kita setuju sebelum ni ia berada di bawah kualiti. Okey. Sebab pengukuran yang berkaitan dengan KOPA juga kan. Ya. Itu terjawab pengukuran pencapaian PLO, CLO di kualiti ya. Kemudian soalan kedua, adakah proses semakan kurikulum akan mengambil masa yang lebih lama kini dengan pertukaran portfolio ini? Kita mensasarkan supaya lebih ni. Saya tak jangka sebab bila kita bertukar portfolio di segi daripada satu PTJ lain, kita inilah tak jangka ini akan menyebabkan lebih lama. Tapi kita akan berusaha. Contohnya tadilah saya sebut yang Rosli tunjuk tadi, dari segi proses, kalau dokumen tu lengkap, contohnya telah dibawa ke JPPA, telah dibawa kepada pengajaran dan dah kata okey, pengajaran akan terus hantar kepada JPPA. Kalau sebelum ni kita pulang balik ke fakulti balik ke JPPA, dan kalau kat JPPA okey, terus dia akan hantar kepada Senat. So kita tak nak benda-benda asyik pulang balik ke fakulti. Jadi saya rasa itu akan menyebabkan ni lebih cepat, dan juga kita bercadanglah maknanya untuk membuat submission secara online. Saya rasa itu lebih mudah. Kalau tidak nanti kan kita kena biasalah kena cetak banyak dokumen sana sini. Dengan kita buat submission secara web tu, cakap kalau ada komen maknanya almost immediately fakulti boleh nampak dan boleh buat penambahbaikan terus. So insyaAllah kita akan berusaha lah supaya proses tu lebih cepat di sini. Okey, baik. Ya. Ni soalan bagus apa ni. Bila akan dikuatkuasa senarai calon penasihat program? Bila akan dikuatkuasa calon ini penasihat program akan dibayar oleh pengajaran UKM? Bayaran itu. Tak, dia okey. Seperti mana ni? Sebenarnya kalau di segi pelantikan penasihat program tu bulan April ya, Dr. Rozia? Penasihat program. Penasihat kita lulus Disember tahun lepas. Penasihat Disember tahun lepas. Oh, yang benchmarking yang baru ni. Disember tahun lepas. Benchmarking April 2020. Kalau di segi tarikh lulus Senat, sebenarnya dah buat kuasa ni telah Senat telah lulus pada Disember tahun lepas. Tapi sebab saya sebut tadi, kita akan ubah sedikit di segi kelulusan tersebut, maknanya perlu dihantar kepada pengajaran, dan kita akan kuasakan effectively apabila garis panduan yang baru dikemukakan kepada Senat. Jadi kita
saya galakkan mana-mana fakulti atau institut untuk terus orang kata apa mengamalkan yang baru, tapi yang secara strictly yang kita kuat kuasa kita akan inilah bawa kepada Senate. Bayaran ni saya tahu di segi apabila kita mensyaratkan untuk melantik pemeriksa luar daripada inilah antarabangsa, dia melibatkan kos. Dan kalau sebelum ini pelantikan pemeriksa dalam negara memang fakulti ataupun institut yang bayar sebab kos tak banyak. Bila luar negara ni bertambahlah sebab dengan affair semua itu. Kita telah buat sedikit kajian dan sebelum ini pihak PJK juga telah memberikan orang kata apa anggaran kos dan kita telah mohon pada bendahari ni lah Dr. Roziah lah. Ya. Jadi kalau yang antarabangsa ni kita telah mohon, sebenarnya kalau ikut bajet yang pada tahun ini telah bendahari telah peruntukkan. Jadi saya akan sebab belum ada lagi, nanti saya kalau latihan antarabangsa ni nanti kita inilah pihak pengajaran kita akan kena berurusan lah. Maknanya apabila fakulti mencadangkan nama kepada pengajaran dan pengajaran bersetuju untuk pelakukan kepada Naib Chancellor, immediately kita akan berhubung dengan bendahari lah untuk urusan pembayaran tersebut. Okey. Ni soalan berkaitan dengan masa tadi. Kita dah jawab masa tu kalau boleh kita pendekkan. Dan soalan tadi, how long before 5 years it up should we submit our application for curriculum revamp? Is it in year 4? Macam ni apa kita punya sekarang di masa? Ya, 5 tahun, tapi dia tanya adakah tahun ke-4 ke baru kita semak. Macam mana Dr. Roziah? Semakan dekat pengajaran Datuk. Tapi pengalaman PJK pengalaman ya? Kita akan minta mereka semak. Dia boleh mula pada tahun yang ke-4. Tetapi kalau tidak banyak yang nak disemak, dia boleh mula pada tahun yang ke-5. Tapi awal tahun yang ke-5 lah. Supaya bila kelulusan Senate tu nanti tidak tempoh semakan dia masih valid. Kita tak nak dia Senate lulus tapi tempoh semakan dia sebenarnya dah tamat setahun atau 2 tahun sebelum itu. Ya, baik. Tapi pengajaran boleh tentukan tempoh berapa lama bagi setiap proses di peringkat mereka. Dan daripada situ baru boleh bagi tahu kepada PTJ berapa agak-agak tempoh untuk PTJ sediakan dokumen lah. Kalau saya boleh tambah Datuk, sebenarnya proses tu boleh bermula dari tahun 3 hingga tahun ke-5 sebenarnya semakan program tersebut. Jadi maksudnya jika ada perubahan-perubahan standard dan sebagainya, sebenarnya program sudah boleh memulakan penyediaan dokumen. Jadi maksudnya kalau dah ada keperluan tu memang boleh mulakan, dan kalau boleh jangan tunggu lewat lah, sebab kita tak tahu kecuali kalau dah pastikan pelantikan pemeriksa luar dan panel penasihat program tadi dah dibuat lebih awal, jadi mungkin yang itu dah dilengkapkan terlebih awal, jadi tak apa kalau kita tunggu tahun ke-5. Tapi kalau boleh proses yang itu semua tadi dah dibuat lebih awal. Sebab apa yang kita nampak sekarang ni ada program-program yang dah nak dikuatkuasakan pada semester 1 sesi seterusnya, dan mereka berhantar tinggal 1-2 bulan lagi nak kejarkan mesyuarat JPPA dan mesyuarat Senat. Jadi ini sebenarnya saya rasa satu proses yang tak berapa baik lah. Sebab bila kita lihat dokumen tersebut tak lengkap dan kita minta program untuk memperbaiki dokumen tersebut, program akan cuba memberikan alasan bahawa tempoh time frame yang mereka perlukan untuk lulus dan kuasakan program semakan baru tu dah nak dekat. Jadi mereka tak boleh nak memenuhi kriteria yang kita minta mereka penuhkan tu. Jadi seeloknya lebih awal lah pada pendapat saya. Sebab kita kena tambah. Kita kena maklum juga bahawa ni kalau ada semakan program
kita kena bawa yang seperti yang tunjuk flowchart tu pada jasa kuasa apa ni di peringkat kementerian. Mereka pun ada masa. Jadi kita dah lihat sebelum ni ada contohnya baru ni kalau kita tengok dari segi contohnya lah, kalau sekarang kalau kita nak efektif atau kita nak mulakan sesuatu yang kita ubah tu kepada sesi akan datang bulan 9-10, kalau hantar kepada JPPA, ini pakai JPPA dah, katalah bulan lepas dah terlambat dah. So tak apalah, nanti minta ni apa ni pengajaran bagi yang kata apa clear di segi itulah indication bila perlu submit. Kalau dah miss tahun ini, maknanya kita hanya boleh mulakan tahun satu lagi pula. Okey, Prof Kamal seterusnya. Okey, ya. Seterusnya berkaitan dengan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tadi, adakah peruntukan diberi untuk menterjemah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Tak ada ya. Saya ingat semua kalau tengoklah macam ke banyak program-program yang ni lah yang profesional, saya rasa memang sebelum ini pun sediakan dua-dua. Datuk, boleh tak kalau kita bagi flexibility pada program, contohnya kalau program tu memang dah tentukan penilai antarabangsa dia adalah penilai yang memang boleh baca bahasa Melayu, maka dokumen yang dia sediakan hanya dalam satu bahasa sahaja. Kalau penilai dia memang dalam bahasa Inggeris, kita minta dia sediakan dalam bahasa Inggeris sahaja, tak payah buat dua bahasa lah maksudnya. Dia kalau amalan kita sekarang macam mana? Kalau contohnya kalau engineering kita sediakan bahasa Inggeris sajalah. Kalau mereka minta kebenaran dengan PJK, contohnya banyak program sekarang sedang minta kebenaran untuk menulis dalam bahasa Inggeris. Kami akan tengok kalau mereka lantik penilai antarabangsa tu daripada negara yang memang kena guna bahasa Inggeris, kami akan beri kebenaran. Tapi kalau saja-saja nak buat, kita tak bagilah sebab kita punya memartabat bahasa Melayu. Okey, saya ingat kita guna amalan yang sama. Tapi mereka kena minta dengan pengajaran lah, bukan, ataupun kita dah bagi keputusan di sini, terus je tak payah minta izin kalau ikut penilai. Kalau penilai guna bahasa Inggeris, kita terus je bagi kebenaran itu. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan sistem yang nak dibinakan. Saya ingat beberapa berkaitan dengan sistem, tapi sistem tu nanti kita akan baikilah, akan wujudkan, terutama mengenai muat naik ke sistem. Itu saya ingat saya tak perlu jawab bagi soalan kat situ. Untuk program pasca siswazah pun perlu ada dua pemeriksa luar ke? Itu soalannya. Perlu ke dua pemeriksa luar untuk program siswazah? Sebelum ini masa kita buat unjuran bajet, Dr. Rozia, kita lihat ada graduate saja. Kita buat undergraduate saja. Okay. Yang kita banyak sebenarnya program postgrad. Postgrad yang ni, tapi yang untuk by course, fully by course kita banyaklah bila ada master tu. Kalau by course betul-betul tak banyak lah. Tak banyak sebab di fakulti saja, tapi akan datang kita dah benarkan institut kan. Kita ada yang kita sekarang ni, kita kalau tak silap tu kita mewajibkan kurang-kurangnya seorang lah. Betul Rezah tak? Ya, seorang. Seorang. Of course it is good to have dua, tapi for the time being kita kata seorang saja. Yang ni salah seorang tu mesti daripada luar negara. Ya, okey. Permohonan bagi permohonan program baru, siapa yang sediakan? Ketua program belum dilantik. Ketua program belum ada, tapi siapa yang buat permohonan ini? Macam mana? Mungkin ketua tak jelas. Belum ada. Program baru. Program baru. Soalan dah hilang. Bagi program baru, siapa yang nak buat dokumen itu? Soalan dah hilang tadi. Kalau sebelum ni, kalau dekat quality biasanya siapa dia? Ada interim TD. Kita akan minta program lantik jawatankuasa lah. Yelah, maknanya ni isu tak ada berkaitan dengan pasal postdoktoran ni. Kalau sebelum ni di quality pun sama jugalah isu dia, macam mana faculty manage, sama ada faculty lantikkan pengurusi
macam Dr. Rozia sebut, biasanya fakulti akan melantik dia lah jawatankuasa dan dia pengurusi tersebut yang kemukakan lah. Dia kalau tidak, default dia akan pergi kepada TD akademik lah. Tapi saya serahkan itu kepada fakulti lah untuk tentukan lah. Okey, berkaitan dengan sama juga ada pandangan tugas ketua program itu agak berat. Seperti contoh di FEP. Jadi saya ingat itu sudah dijawab oleh Datuk yang seharusnya difikirkan oleh satu kumpulan di fakulti lah. Ya. Prof. Kamal, mungkin yang dimaksudkan tadi, kalau ketua program prasiswaza, satu program ada satu ketua program. Yes. Tetapi untuk siswaza, selalunya di fakulti, macam di fakulti kejuruteraan, kita ada ketua program dan kita ada penyelaras program untuk setiap program di bawah yang spesifik, macam penyelaras program kejuruteraan mekanik katakan. Kejuruteraan penyelaras program kejuruteraan elektrikal. Jadi yang itu ada 6 katakan. Yang ketuanya seorang. Jadi kalau soalan ni saya lihat, macam di FEP, ketua program sarjana bertanggungjawab ke atas 6 program berlainan bidang. Tapi saya rasa tiap-tiap bidang tersebut ada penyelaras program masing-masing saya rasa. Yang sepatutnya bertanggungjawab pada bidang masing-masing. Yeah. So sepatutnya ada bantuan di peringkat program yang berlainan bidang tadi saya rasa. Okey. Nanti boleh diminta untuk sharekan semua slide tadi akan diberilah. Maksud penurun dekan yang dalam slide tadi adalah penurun dekan kualiti dan strategik sahaja, penurun dekan lain tidak terlibat. Betul kan? Penurun dekan kualiti dan strategik sahaja yang terlibat. Okey. Kalau saya boleh tolong jawabkan, yang kita highlightkan tadi adalah pengundikan kualiti dan strategi. Pengundikan pengajaran dan citra, TOR dia masih sama lagi, tetapi kalau kita lihat yang kedua terakhir, TOR 2 yang terakhir tu, yang second last tu dia ada juga peranan dia dalam pembangunan kurikulum. Dan yang terakhir tu adalah dia kena menjalankan apa-apa tugasan yang diberikan oleh dekan dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa jika ada keperluan, fakulti akan minta pengundikan pengajaran dan citra juga untuk memberikan membantu urusan tersebut kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan sebagainya. Ada soalan ini, apa perbezaan antara penilai dan pemeriksa? Saya ingat penilai dan pemeriksa. Kita kena guna satu ni lah. Satu orang kata apa terminologi yang ni lah, yang satu je. Yang kita stroke tu maknanya benda tu sekarang ni seolah dua-dua boleh dipakai lah, tapi saya ingat dalam dokumen nanti kita guna satu ni lah, satu terminologi yang satu je lah. Kalau nak pilih penilai, kita guna penilai ataupun ni lah pemeriksa, pilih satu je lah. Datuk, saya rasa kita kena maklumkan bahawa kertas tu telah diluluskan oleh Senate pada Disember 2019 dan semua ketua PTJ adalah ahli kepada Senate. Jadi wakil-wakil PTJ boleh minta dengan ketua PTJ masing-masing untuk mendapatkan garis panduan yang telah diluluskan oleh Senate itu. Dalam kertas Senate tu kita guna istilah apa? Penilai ke pemeriksa? Kita guna dua-dua sebab kita ikut MQA. Dia memang slash. Okey. Okey, untuk permohonan program baru, siapa yang perlu sediakan? Sebab ketua program belum dilantik lagi. Yang sebut tadi lah jawatankuasa. Itu terpulang pada fakulti lah menentukan. Biasanya seperti mana Dr. Rizal sebut, fakulti akan menubuhkan satu jawatankuasa, pengurusi dia. Jadi terpulang pada fakulti lah. Okey, yang lain ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi tadi sama juga. TOR pengajaran tak berubah ya. Berkaitan dengan dui bahasa juga dah ditanya. Okey, itu berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. Adakah dia integrate dengan sistem-sistem lain di UKM? Itu nanti kita akan bangunkan lah. Kita akan cuba integrate mana-mana maklumat
yang ada dalam sistem lain kita akan tarik. Itu tujuan. I think itu definitely lah salah satu pada ciri sistem kita ni lah. Kalau dah ada kita tak perlu apa masukkan lagi. Contohnya macam ke senarai pensyarah semua tu ada dalam sistem semua tu lah. Kalau kita biasanya apa banyak benda lah dari segi maklumat research ke apa tu yang senarai yang lain tu kita akan cuba tarik sebanyak mana orang melalui sistem lah. Okey. Peruntukan kewangan pengurusan sangat sedikit di institut, tidak cukup untuk bayar pemeriksa luar. Mohon pandangan. Itu isu semasa lah. Dia tak ada kena-mena dengan perstrukturan ni. Yang kita sebut adalah untuk melantik pemeriksa luar negara, kita akan sediakan peruntukan. Itu saja yang baru hari ni. Yang sekarang ni saya tak pasti macam mana manage, tapi saya rasa don't worry lah. Jika ada isu boleh bincang dia balik dengan bendahari. Kita tak nak kerana benda tu adalah mandatory untuk melantik pemeriksa ni. Jadi perlu itulah pihak universiti orang kata perlu menangani lah. Cuma yang baru sekarang adalah antarabangsa insyaAllah kita pun dah memohon pada bendahari. Okey, selanjutnya saya ingat ni penting juga. Mungkin ada kekeliruan dekat sini. Masih ada penglibatan penolong dekan kualiti dan suazat untuk semakkan di kurikulum. Memang betul ya? Dia itu gini, dia tanya lagi. Dia peranan gini, saya ni di segi yang penolong dekan kualiti lah. Yang quality assurance paling penting adalah untuk menasihati lah, membantu ketua program ataupun program memastikan bahawa dokumen apa-apa yang kita buat tu dia comply kepada beberapa peraturan di segi peringkat kementerian ke MQA ke Senate. So dia penolong dekan kualiti dia tak buat sediakan dokumen detail tu. Tapi yang bahagian compliance itu dia masuk. Maknanya kena menyemat ataupun membantu untuk memastikan bahawa semua aspek-aspek yang itulah yang saya sebut peraturan-peraturan tu dipenuhi. Jadi macam orang kata ni jadi macam walking punya reference lah sepatutnya dalam kepala. Jadi kalau apa-apa keputusan Senate yang terkini, jadi macam tadilah yang sebut Dr. Rojah kata ada setengah pada kelulusan Senate tu dah dibuat pada tahun lepas tapi sebenarnya tak sampai ke bawah. Jadi PD ni sepatutnya orang kata up to date dari segi semua peraturan-peraturan yang inilah yang berkaitan. Dan dia kena pastikan bahawa mana-mana yang buat kuasa itu inilah program tu ni orang kata memenuhi syarat-syarat tersebut. Okey. Penulisan bahasa Inggeris ni perlu minta kebenaran atau tidak, atau minta terus tulis saja? Kita boleh buat keputusan dalam pengajaran akan keluarkan dalam garis panduan dan menjadi dokumen. Saya setuju dengan cadangan tadi supaya jika once kita luluskan untuk melantik pemeriksa luar, tak kira dalam luar negara, jadi dokumen tu perlu disediakan sesuai dengan itulah supaya penilai tersebut dapat membacanya. Masih lagi tentang kekeliruan tentang penilai dan pemeriksa. Saya ingat itu sudah dijelaskan tadi. Boleh dirujuk dalam garis panduan tu lah. Ya. Saya ingat ni yang akhir. Adakah di peringkat awal kurikulum baru, pertengahan atau yang akhir tentang semakan ini? Saya ingin bertanya tentang kesesuaian tahap sesuatu kurikulum yang dinilai oleh pemeriksa luar. Adakah awal, baru atau akhir? Okey, betul. Itulah. Dr. Rojah. Ini untuk program baru lah. Program baru, kita yang mula sekali adalah akreditasi ni sementara untuk program boleh proceed. Dan kita akan buat akreditasi penuh pada hujung program sebelum
hujung program tu kita ada semakan jugalah. Terus je. Kalau tempoh semakan tu dah sampai, kita kena buat semakan lah. Tapi yang paling bagus ialah, katalah kita baru luluskan program, bila dah dapat akreditasi sementara, kemudian bila kohort pertama yang masuk bagi program itu berada pada tahun terakhir, program itu akan mohon untuk akreditasi penuh. Selepas dapat laporan daripada akreditasi penuh itu baru proceed dengan semakan. Itu yang sebaiknya. Tetapi sekarang ni banyak program kita yang dah lari tempoh dia. Jadi kalau dah sampai masa untuk semakan, dia kena terus buat semakan lah. Tak payahlah tunggu sampai akreditasi baru nak buat semakan. So kalau ikut samalah mana tahun seperti Prof. Rozi sebut, sama ada tahun ketiga hingga tahun kelima. Tapi kalau eloknya lebih awal lah, macam tahun ketiga, tahun keempat. Jadi tahun semakan tu dia apply to both lah. Sama ada program tu baru ataupun yang lama. Okay, Prof. Kamal kita dah habis ya? Satu lagi, saya ingat masih kurang jelas lagi. Ada soalan lagi berkaitan dengan begini penondekan kualiti dan strategik sebelum ini memang menyemak semakan dokumen semakan Tetapi bila portfolio semakan ini dipindah ke pengajaran, soalannya kenapa PD kualiti dan strategik lagi masih membuat semakan pada setiap dokumen itu? Itu sebenarnya telah dibagi tahu tapi mungkin kena tekankan lagi. Yalah. Maknanya macam ni. Dia aspek yang kita kata gini lah. Sebelum ni the whole thing dibuat oleh PJK. Jadi fungsi, ada beberapa fungsi yang ni lah yang kat PJK tadi tu dipindah pengajaran, dipindah ke sana. Tapi ialah orang seolah-olah ingat bila pindah ke pengajaran, perkataan pusat pengajaran tu seolah PD apa-apa yang dipindah ke pusat pengajaran tu dia ambil oleh PD pengajaran. Tak. Fungsi dia masih ada, yang PD pengajaran tu masih kekal because yang teaching delivery bahagian pengajaran tu masih big item. Ya, tapi kita tambah yang bahagian yang kurikulum tadi. Jadi bahagian kurikulum ni sebenarnya dia menjalankan kerja yang sebelum ni dibuat oleh quality. Jadi kalau kita tengok tadi di segi skop yang PD pengajaran yang telah diluluskan oleh MJPU tu, dia masih kekal. Tapi saya nak emphasis sekarang bahawa yang debat untuk ownership, untuk dapat akreditasi, untuk buat semakan tu, yang driving, yang drive benda tersebut, yang merancang nak melantik penilai luar, penasihat daripada luar, benchmarking dan menyediakan di segi kurikulum yang bersifat orang kata apa itulah yang future ready, ada inovasi, itu adalah tanggungjawab ketua program. Itu ketua program. Jangan pula penolong dekan kualiti pula yang lead. Yang lead adalah ketua program. The owner of the program is ketua program. Tapi of course yang disebut biasanya kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk membantulah, bukan dia buat seorang-seorang. Dan bila jawatan kuasa tersebut mungkinlah ada penolong dekan yang lain yang akan membantu. Tapi yang lead adalah ketua program. Okey, Prof. Kamal. Ni. Prof. Kamal, ada lagi ya? Tak ada. Itu saja. Okey, kalau tak ada saya ingat ada lagi. Datuk, boleh tak saya highlight? Datuk, boleh tak saya highlight satu lagi isu yang saya rasa kita boleh ambil kesempatan ni untuk maklumkan kepada semua yang hadir pada hari ini, iaitu berkenaan dengan dalam memastikan kecemerlangan dan kelestarian program yang ditawarkan UKM, kita akan mewujudkan indeks prestasi program-program tersebut. Iaitu yang telah disediakan oleh task force yang diketuai oleh Datuk sendirilah sebagai TNC Hal Ehwal Akademi Antarabangsa, iaitu yang dipanggil indeks kelestarian program. Jadi boleh ke Datuk kalau saya ambil masa sedikit untuk beri penerangan ataupun Datuk sendiri boleh beri penerangan berkenaan isu tersebut? Okey, mungkin saya ambil sedikit sebab benda ni belum rasmi lagi. Kita sebenarnya tak bawa ke Senate dan ada masih perbincangan dengan Naib Chancellor. Apa yang disebut oleh Prof. Rosli macam ni. Sekarang ni bila kita buat semakan,
kita buat samakan, dia tak ada macam orang kata apa, di segi apa, adakah kita perlu buat samakan kecil, adakah kita perlu segerakan, adakah kita nak tunggu macam tadi sampai 5 tahun, mungkin pada tahun kedua kita rasa ada keperluan. Jadi sekarang ni tak ada tau, dia macam bergantung pada ketua program, bergantung kepada fakulti. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, di peringkat universiti telah menubuhkan satu task force, saya yang ketuai task force tersebut dan ramai yang terlibat lah, yang ada yang kat sini dan juga ada beberapa dekan yang terlibat. Kita telah mencadangkan satu indeks yang mengukur tentang, kita panggil indeks kelasian program. Basically it's a performance lah. Macam kita universiti ranking lah. QS ranking tu kita dapat nombor berapa tu. Kita tak ada buat ranking, tapi kita akan bagi indeks antara 0 hingga 1. Maknanya kalau setiap program mendapat indeks, kita concentrate pada undergraduate dahulu lah. Jadi kalau dekat institut yang menawarkan postgrad tak terlibat lagi, kita akan buat juga kemudian lah. Kalau program tu dapat indeks macam close to 1, maknanya program tu bagus. Then kita minta dia tambah baik lah. Tapi kalau ada program tu, kita akan kira indeks ni setiap tahun tau. Setiap tahun kita akan keluarkan indeks. Kalau indeks tu contohnya program tertentu dapat indeks yang rendah macam 0.6, 0.5, that will trigger kepada fakulti ataupun ketua program bahawa kita kena buat sesuatu. Dan pengajaran juga akan keep track dia punya indeks ni. Jadi kalau saya minta macam ke mereka akan fokus lah, kalau program tertentu yang mendapatkan indeks yang rendah, maka pengajaran kena visit program tersebut dan berbincang dengan ketua program, dengan kedekanan, apakah yang perlu kita buat untuk kita improve program tersebut. Terutama macam itulah, adakah kita nak bawa, mungkin kalau ikut rancangan tu nak buat semakan lambat lagi, tapi kerana indeks ni rendah, kita kena mungkin salah satu kita awalkan semakan tersebut. Dia banyaklah di segi komponen-komponen yang kita lihat atau parameter-parameter yang kita gunakan dalam pengenalan indeks tu, di segi data-data tentang adakah program itu program yang popular, ramai pelajar mohon, adakah yang masuk tu pelajar-pelajar yang bagus, dan bagaimana kurikulum ini yang kita bincanglah, adakah kurikulum yang bagus dari aspek penilaian pelajar, industri, dan juga apa terjadi kepada graduan tersebut di segi kebolehpasaran dan juga inilah orang kata gaji yang diperolehi. Kita dah ada berapa draft versi, saya ingat pengajaran pun dah ada, tapi saya ingat sebelum kita hebahkan, saya perlu another satu round lagi lah dengan pengajaran. Baru ni Naib Chancellor minta kita bentangkan semula kepada MJPU sebelum kita bawa ke Senate. Dan inilah of course sebelum ke Senate kepada inilah mesyuarat JPPA dahululah. So itulah orang kata pemakluman awal lah. Kalau tanya dekan semua telah dimaklumkan lah. Kita ada perbincangan yang agak panjang dengan dekan tentang ini. Tapi sebelum kita belum rasmikan lagi. Okey, saya ingat itu saja kalau gini Dr. ni Prof Rosli. Saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir, dan seperti mana yang saya sebut, kalau ada lagi pertanyaan boleh hubungilah sama ada pengajaran ataupun inilah kualiti untuk pastikan bahawa kita tak orang kata inilah tak confuse di segi siapa yang buat apalah untuk mengelakkan sebarang kelewatan. Okey, itu saja Prof Rosli. Okay, terima kasih Datuk. Okey, sebelum kita buat menutup majlis, saya ingin ingatkan sekali lagi lah kepada semua ketua program agar dapat tolong menjawab soal selidik berkenaan dengan future ready curriculum yang telah kita edarkan. Yes, dan mohon hantar sebelum 3 Julai lah, kerana ini data yang diperlukan oleh KPT dalam rangka future ready curriculum framework yang baru lah. Dan
Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Jadi pihak pengajaran UKM amat berterima kasihlah kepada semua yang dapat hadir, terutamanya kepada Datuk Marzuki sendiri ya, dapat memberikan taklimat pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada Prof Kamal, pengarah pengajaran UKM yang dapat sama turut serta dalam taklimat ni, kepada Profesor Madya Dr. Roziah, pengarah Pusat Jaminan Kualiti, dan juga kepada semua timbalan-timbalan dekan, timbalan-timbalan pengarah, penolong-penolong dekan, ketua jaminan kualiti, ketua program ya, yang sama-sama dapat meluangkan masa ya. Dan nanti sesi ini akan ada dalam bentuk video ya, dan kepada mana-mana ahli yang tak dapat hadir boleh melihat versi video tersebut. Dan jika ada apa-apa persoalan lain berkaitan portfolio pembangunan kurikulum boleh menghubungi saya sendiri atau Cik Jamilah sebagai penolong pendaftar kanan di Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum. Dan tak lupa juga saya memberi penghargaan kepada CC Team, iaitu Encik Zaidi, dan ICT Team Cik Hashim daripada pihak pengajaran UKM. Dan kepada yang belum sempat scan kehadiran lepas ni kita akan tunjukkan semula my attendance, boleh scan lah. Jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jika ada keperluan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.